Okay, bab 10 matematik pengguna pengurusan kewangan. Okay, kalau masa form 3 awak belajar tentang faedah-faedah tu kan. Hutang semua kredit-kredit tu. So form 4 awak belajar tentang pengurusan kewangan. Bagaimana awak nak urus kewangan awak. Okay. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan proses pengurusan kewangan? Okay, proses pengurusan kewangan ini ialah satu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okay, bagaimana awak urus duit awak. Okay, terdapat 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Okay, yang pertama adalah menetapkan matlamat kewangan. Okay, kamu kena ada matlamat kewangan kamu lah. Kemudian menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan dan juga mengkaji semula dan menyemak kemajuan. So 5 benda ni kita akan sentuh hari ni lah. Kita akan tengok satu-satu 5 benda ni. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan menetapkan matlamat kewangan? Okay, bagaimana menilai kedudukan kewangan, bagaimana mewujudkan pelan kewangan, bagaimana melaksanakan pelan kewangan dan juga kita kaji semula dan menyemak kemajuan kita punya pengurusan kewangan tu lah. Okay, so yang pertama kita tengok iaitu menetapkan matlamat kewangan. Okay, benda ni awak kena ingat lah. Okay, boleh ditanya dalam soalan objektif. Okay, boleh juga ditanya dalam kertas 2. Okay, benda-benda ni kena ingat. Bab ni banyak kena ingat lah. Ingat dan faham. Okay, bagaimana menetapkan matlamat kewangan? Okay, matlamat kewangan ni ada 2. Okay, perkara pertama dalam pengurusan kewangan ialah menetapkan matlamat kewangan. So ada 2 matlamat kewangan iaitu matlamat jangka pendek dan juga matlamat kewangan jangka panjang. Apa yang dikatakan tentang matlamat kewangan jangka pendek? Okay, jangka pendek maksudnya kita boleh capai matlamat kewangan tu dalam masa kurang daripada setahun. Okay, kemudian tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Kita nak guna duit tu tak adalah besar sangat. Okay, kita boleh capai dalam masa setahun. Contohnya, pembelian komputer riba, kerusi sofa, telefon bimbit dan sebagainya. Okay, benda-benda yang tak melibatkan amount yang besar dan kita boleh capai dalam masa yang kurang daripada setahun. Okay, itu jangka pendek. Okay, kalau jangka panjang pula, okay, dia mengambil masa lebih daripada 5 tahun untuk capai matlamat tu. Okay, dan juga melibatkan jumlah amount yang banyak. Okay, contohnya individu yang perlu menyimpan simpanan untuk digunakan pada masa persaraan, pendidikan anak dan sebagainya. Okay, asalkan dia lebih 5 tahun, amount yang banyak itu jangka panjang lah. Boleh bezakan Okay, ini adalah menetapkan matlamat. Okay, bagaimana nak menetapkan matlamat ni? Okay, tempoh masa untuk mencapai satu matlamat kewangan bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan seseorang daripada pendapatan. Okay, nak ada matlamat nak kena menyimpan kan. So biasanya peratusan simpanan bulanan kita tengoklah berapa banyak kamu simpan daripada duit kamu. Okay, semasa menentukan matlamat kewangan, seseorang haruslah memberikan keutamaan perbelanjaan kepada keperluan daripada kehendak. Okay. Bila ada matlamat kewangan, mesti utamakan perbelanjaan kepada keperluan daripada kehendak. Apakah yang katakan keperluan ni? Okay, keperluan ni sebenarnya adalah keperluan asas lah seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian perlu diutamakan. Ini benda yang perlu diutamakan dalam perbelanjaan kamu. Okay, kehendak pula ialah keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Okay, perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan seseorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Okay, perancangan kewangan yang cekap akan membantu seseorang individu bebas daripada masalah kewangan serta mewujudkan simpanan yang mencukupi bagi menghadapi waktu kecemasan. Okay, kehendak boleh tapi tengok pada wang kamu lah. Okay, matlamat kewangan smart.
Okay, ini cara kita nak tengok kita punya financial goal lah, matlamat kewangan ni. Ini konsep dia, konsep SMART. Okay, dia membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. Okay, 5 kunci komponen utama dalam strategi ini ialah S, spesifik, khusus. SMART ni S, khusus. Okay, ada matlamat dia, apa matlamat yang kita nak capai khusus. Yang kedua, measurable, boleh diukur. Okay, berapa jumlah yang kita nak simpan contohnya. Okay, A ialah attainable, itu boleh dicapai. Okay, kalau kita nak simpan banyak tu, berapa yang kita perlu simpan setiap bulan. Contohnya itu boleh dicapai lah. R, realistic. Okay, perancangan kita tu dengan apa yang kita nak capai tu realistik tak? Itu ialah bersifat realistik lah R. Dan T, tempoh masa. Okay, berapa masa kita nak capai kita punya matlamat tu. So 5 komponen ni kita kena tengok lah. Awak kena faham juga sebab soalan akan ditanya juga. Okay, contohnya. Okay, kalau ada soalan boleh tanya Contohnya, Encik Yusof akan menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Okay, sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof ini memenuhi pendekatan SMART? Okay, kalau kita nak jawab soalan macam ni, kita kena tengok S, spesifik, ada tak khusus? Kalau kita tengok matlamat Encik Yusof adalah menyambut Hari Keluarga di Port Dickson. Okay, dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti, tetapi beliau menetapkan lokasi yang spesifik. Okay, khusus. So, spesifik ada khusus. Dia nak sambut Hari Keluarga di Port Dickson. Okay, ada matlamat dia. So, boleh diukur. Matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut Hari Keluarga. Okay, dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang, tetapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan untuk menyambut Hari Keluarga tersebut. So, dia tahu berapa jumlah yang dia perlukan, itu RM1,500. So, boleh diukur. Okay, yang ketiga, A, attainable, boleh dicapai. Matlamat kewangan Encik Yusof boleh dicapai dengan menyimpan RM250 sebulan daripada jumlah pendapatan bulanan beliau sebanyak RM2,500. Dia perlukan RM1,500, dia simpan RM250 sebulan selama 6 bulan. So 250 darab 6, kita akan dapat RM1,500. So boleh dicapai. Okay, yang keempat adalah R, realistik. Okay, realistik matlamat kewangan Encik Yusof yang hendak menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik. Okay, beliau akan menyimpan RM250 sebulan untuk mencapai tujuan tersebut. Okay, maksudnya RM250 untuk 6 bulan tu realistik lah, sesuai dan boleh dicapai. Okay, so dia realistik. Dan sekali time bound, tempoh masa. Okay, ada tempoh masa dia 6 bulan. Okay, jadi sebab tu Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Okay, kalau awak jumpa soalan macam ni, awak kena terangkanlah S apa, M apa, A apa, R apa, T apa daripada soalan. Okay, boleh Okay, seterusnya menilai kedudukan kewangan. Ini perkara yang kedua. Okay, selepas menetapkan matlamat kewangan, kita menilai kedudukan kewangan. Okay, nilai kedudukan kewangan ni kita tengok dua benda je, aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan. Apa yang dimaksudkan dengan aset ni? Okay, aset ni adalah wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham atau saham syarikat. Okay, benda yang kamu boleh, kamu punyalah, yang kamu simpan, yang kamu ada, harta kamu itu adalah aset. Okay, liability ni pula ialah pinjaman bank, hutang kad kredit, sewa rumah dan bil utility yang belum dijelaskan. Okay, liability ni semua benda yang kamu kena bayar.
Okay, hutang lah, lebih kurang hutang. Liability ni macam hutang. Aset kamu punya pendapatan, liability ni kamu punya perbelanjaan lah. Okay, menilai kedudukan kewangan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Okay, kalau kamu ada jumlah aset melebihi jumlah liability, maksudnya kamu boleh buat matlamat kewangan kamu lah. Okay, so selepas menilai kedudukan kewangan kamu ni, kita boleh mewujudkan pelan kewangan. Okay, terdapat dua komponen penting dalam pelan kewangan yang dibina, iaitu sumber pendapatan dan juga perbelanjaan. Okay, kita tengok dulu pendapatan. Pendapatan ada dua jenis, iaitu pendapatan aktif, iaitu pendapatan utama kamu lah, gaji, elang, komisen dan sumber kewangan yang mana kamu kena kerja lah untuk dapat duit ni. Okay, yang kedua ialah pasif. Pasif ni kamu duduk je duit masuk. Okay, contohnya sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan lain-lain. Itu pasif. Okay, aktif, pasif. Boleh bezakan Okay, dan pendapatan ni ialah aliran tunai masuk. Masuk dalam poket kamu lah. Okay, yang kedua perbelanjaan. Perbelanjaan pun ada dua jenis. Yang pertama adalah perbelanjaan tetap. Maksudnya perbelanjaan yang mesti dibayar atau dibelanjakan. Okay, contoh dia sewa rumah, bayaran insurans, ansuran rumah, ansuran kereta dan juga bayaran kad kredit. Okay, ini yang kamu kena bayar tetap setiap bulan. Okay, dan satu lagi adalah tidak tetap. Perbelanjaan tidak tetap ni berubah setiap bulan mengikut corak perbelanjaan seseorang individu. Okay, contohnya perbelanjaan petrol, barangan dapur, bil elektrik, bil air dan sebagainya, yang mana setiap bulan boleh berubah-ubah. So, itu perbelanjaan yang tidak tetap. Okay, jadi ini dia masuk dalam kategori, silap, aliran tunai keluar. So, tunai tu yang keluar lah, sentiasa keluar. Jadi dekat sini, kalau aliran tunai kamu positif, maka akan wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Okay, positif bila pendapatan melebihi perbelanjaan. Aliran tunai negatif wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Jadi bila kita nak buat pelan kewangan ni, kita kena pastikan aliran tunai kita sentiasa positif. Okay, kalau hutang, kalau ada negatif, so kita kena ubahlah. Ubah juga kita punya perbelanjaan supaya kita dapat positif. Okay, langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan pelan kewangan, ada 6 langkah sebelum kita wujudkan pelan kewangan. Okay, yang pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi jangka pendek dan juga jangka panjang. Okay, kena tahu tujuan dia apa. Yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Okay, yang ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Nombor 4, menganalisis tabiat perbelanjaan. Yang kelima, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat. Dan yang keenam, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan. Okey, contoh dia. Contoh matlamat kewangan seseorang individu ni lah. Okey, umur 25 dia nak berkahwin. Jumlah dia yang dia nak simpan adalah RM15,000. Okey, ataupun umur 30 memiliki kereta sendiri yang berjumlah RM80,000. Okay, umur 35 nak mempunyai rumah sendiri, harga RM150,000. Okay, umur 55 nak pergi melancong, jumlah diperlukan RM50,000. Ini contohlah matlamat kewangan dia. 60 persaraan, dia nak dalam masa bersara tu dia ada RM1 juta. Ini contoh matlamat. Okay, bila dah ada matlamat, kita boleh buatlah kita punya komitmen berapa. Okay, perancangan kita. Okay, pengurusan kewangan yang cekap membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Okay, contoh matlamat dia nak berkahwin.
tahun dia nak kahwin tahun 2022. So dia mula menyimpan tahun 2019. Jadi tempoh dia 3 tahun, jumlah yang dia nak kumpul ialah 15,000. So kita boleh buat pengiraan dekat sini berapa yang dia perlu simpan setiap bulan supaya kita dapat capai 15,000 dalam masa 3 tahun. Okay, sama juga nak memiliki kereta. Okay, dia nak memiliki kereta, tahun sasaran dia tahun 2027. Okay, dia mula menyimpan tahun 2023 selepas dia kahwin. Okay, tempoh 4 tahun. Okay, wang pendahuluan untuk bayar kereta 20,000. Jadi dia kena ada kiralah berapa komitmen simpanan sebulan supaya dia dapat capai matlamat ini. Okay, boleh? Faham Ada soalan boleh tanya. Okay, bab ni tak susah pun sebenarnya awak kena faham je. Okay, kita tengok contoh. Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak 3,000 dan pendapatan pasif sebanyak 1,000 dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 650 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawapan anda. So kita nak kira aliran tunai. Jadi jumlah pendapatan tolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Okay, pendapatan dia 3,000 dan juga 1,000. Perbelanjaan dia 1,350 dan juga 650. So kita kira, kita dapatlah 2,000. Maksudnya aliran tunai positif. Okay, aliran tunai positif sebanyak 2,000 adalah baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Okay, hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. Okay, ayat ni sebenarnya apa-apa ayat awak boleh buat asalkan sesuai dengan jawapan. Okay, ini adalah salah satu contoh bagaimana nak jawab soalan lah. Awak guna jawapan lain pun tak ada masalah asalkan dia menepati soalan. Itu je. Okay, B. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan Encik Derek tidak wujud. Pendapatan pasif dia yang 1,000 ni tak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat sebanyak 60%. Okay, kalau 60% daripada berapa perbelanjaan yang kita kira? 60%, so dia akan jadi 3,200 dah perbelanjaan dia. So 3,000 duit dia, tolakkan 3,200, kita akan dapat balance lagi 200, negatif 200 lah. Jadi aliran tunai negatif. Okay, aliran tunai negatif akan membebankan Encik Derek dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Okay, bila dah negatif ni, kita akan cari cara lain untuk cover. So salah satu cara ialah kad kredit. Dan bila kad kredit, guna kad kredit sebenarnya lagi menambah hutang sebenarnya. Okay, so hati-hatilah kalau nak guna kad kredit. Okay, contoh yang ketiga. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak 3,500. Okay, beliau juga mengajarkan tuition dan memperolehi pendapatan sebanyak 1,000. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak RM850 sebulan. Okay, kalau kita tengok pendapatan dia ada 3,500. Yang ini pun pendapatan dia juga 1,000. 850 ni pun pendapatan dia juga. Okay, Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,200 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 600. So perbelanjaan dia hanya 1,200 dan juga 600. Hitung aliran tunai bulanan Cik Janani. So kita kira pendapatan dia tolakkan dengan perbelanjaan dia. So kita dapat 3,550. So aliran tunai positif. Okay, jelaskan jawapan anda. Aliran tunai positif sebanyak 3,550 adalah baik kerana Cik Janani boleh menyimpan wang tersebut di bank dan menikmati faedah. Okay, faedah ini merupakan pendapatan pasif bagi Cik Janani. Okay, jawapan lain pun boleh, tak ada masalah asalkan bersesuaian. Okay, jadi jangan takut nak bagi apa-apa jawapan lah. Okay, seterusnya ini melaksanakan pelan kewangan. Ini yang keempat dah ni. Langkah keempat proses kewangan, melaksanakan pelan kewangan.
Okay, pelaksanaan pelan kewangan menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Okay, daripada perancangan tadi kita dah boleh laksanakan lah. Okay, semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang individu harus mengikuti perancangan pada peringkat awal. Okay, kita dah rancang, so kita cuba ikut perancangan kita tu. Okay, seseorang individu haruslah sedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan sebenar. Okay, kita kena buat 2 kolom nanti, perbelanjaan yang kita rancang, apa yang sebenarnya macam mana. Okay, hal ini memberikan peluang untuk mengenal pasti sebarang pembaziran. Okay, seterusnya mengurangkan perbelanjaan sebenar agar dapat mencapai perbelanjaan bulanan seperti yang dirancang. Contohnya, okay, perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Okay, ini yang dirancang. Bil elektrik 1,150, makanan 600. Perbelanjaan sebenar dia, bil elektrik dia 200, makanan dia 850. Lebih daripada apa yang dirancang. Okay, kalau tengok sini, perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik dan makanan daripada yang dirancang bagi mencapai matlamat kewangan. Jadi apa yang perlu Encik Yasir ni buat? Okay, Encik Yasir perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak RM50 dan juga perlu mengurangkan jumlah pembelanjaan untuk makanan sebanyak 250. Okay, supaya kita dapat capai perancangan ni lah. Okay, itu jadi itu kita kena ubahlah nanti. Perbelanjaan sebenar ni untuk bulan seterusnya kita kena ubah. Encik Yasir ni kena ubahlah. Okay, semasa melaksanakan pelan kewangan, kita harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Contohnya angsuran rumah, kad kredit, angsuran kereta dan sebagainya. Okay, pembayaran lewat angsuran tersebut akan menyebabkan pembayaran faedah tambahan. So, jadi perbelanjaan akan lebih bertambah. Contohnya cas lewat, bayar akan dikenakan. Okay, jadi dalam buat pelan kewangan tu, letak siap-siap yang pembelanjaan tetap ini. Okay, selain itu, semasa melakukan pelan kewangan, seseorang harus memastikan aliran tunai bulanan harus sentiasa positif, iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan. Okay, kena pastikan pembelanjaan melebihi, pendapatan melebihi pembelanjaan. Okay, aliran tunai positif. Okay, aliran tunai bulanan negatif iaitu defisit menunjukkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Jika wujud buat perancangan wujud aliran tunai bulanan negatif, anda harus mengambil tindakan yang cepat bagi mengubah corak perbelanjaan. Okay, sekiranya masalah ini tidak diatasi, maka hal ini boleh menyebabkan seseorang itu gagal mencapai matlamat kewangan dalam tempoh yang ditetapkan. Okay. Contoh. Okay, contohnya, Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Okay, beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Okay, sebelum ini Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Okey, soalan dia ni daripada perancangan kewangan ni lah. Berdasarkan perancangan kewangan keluarga Aminah, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? Adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus kewangan? Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai kewangan beliau? Berikan justifikasi anda. Okey, kita tengok perancangan dia dulu. Okey, ini adalah perancangan pelan kewangan keluarga Aminah lah dan aliran tunai sebenar dia. Okey, yang sebelah kiri ni dia punya pelan kewangan dia, yang sebelah ini yang sebenar. Okey, kalau kita tengok gaji suami, gaji Aminah, pendapatan pasif tak ada. So jumlah pendapatan bulanan RM1,500. Tolak simpanan tetap bulanan di 10% daripada pendapatan bulanan, 10% 650.
Okey, simpanan untuk dana kecemasan 100, jadi baki pendapatan dia 5,750. So sama je aliran tunai kewangan dengan pelan kewangan dia sama. Okey, tolak dengan perbelanjaan tetap bulanan. Okey, ni yang tetap setiap bulan, pinjaman rumah 1,500, asuran kereta suami 600, premium insurans 400. Jadi yang tetap bulanan dia 2,500. So dekat aliran tunai sebenar pun sama 2,500. Okey, yang bawah ni pula ialah pembelanjaan yang tidak tetap bulanan, iaitu taska 400, keperluan anak-anak 400.5, utility rumah 400, belanja petrol 380, tol 100, barangan dapur 1,000, pemberian kepada ibu bapa 400. So jumlah perbelanjaan tidak tetap 3,130. Jadi tolakkan pendapatan ini, baki ini dengan pembelanjaan ini, so ada baki lagi 120. Ini pelan kewangan dia. Yang sebenar dia pula, yang tetap dia sama sebab ini setiap bulan sama. So yang tidak tetap, yang lain semua sama kecuali barangan dapur. Okey, dia dapat kurangkan sebanyak 100. Okey, jadi dia punya pendapatan lebihan ada 220. Okey, daripada pelan kewangan ini. So kita boleh jawab soalan lah. Okey, berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? Boleh ke tak boleh? Okey, kalau kita tengok tadi, ada simpanan, ada balance, maksudnya Puan Aminah boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan 7,500. Okay, kalau kita tengok simpanan bulanan dia ada 650. So kali 12 dapatlah 7,800. So ada lagi baki 300 daripada simpanan dia. Okay, beliau juga mempunyai lebihan 220 setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan di luar jangkaan. Jadi dia boleh capai matlamat dia. KB, adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus kewangan? So kalau tengok ada lebihan aliran tunai tu, maksudnya dia seorang yang bijak lah. Okay, kerana beliau belanja untuk keperluan asas. Beliau juga mempunyai simpanan bulanan. Beliau juga mengutamakan perlindungan iaitu membeli insurans dan juga tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Okay. C, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan beliau? Okay, berikan justifikasi anda. Okay, so sekarang kita tengoklah. Spesifik. Jadi ada matlamat khusus dia itu membeli kereta berharga 50,000. Measurable, boleh diukur. Okay, dia nak bayar, target dia nak bayar wang pendahuluan sebanyak 7,500. Attainable, boleh dicapai. Okay, wang pendahuluan yang boleh capai sebanyak 7,500 dalam masa setahun tu boleh dicapai. Realistik, simpanan bulanan dia 650 daripada jumlah pendapatan adalah sebanyak 10% sahaja. So realistik lah. Dan time bond dia adalah 1 tahun. Jadi Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan. Okey, last sekali, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, ini semak semula lah. Okay, kelebihan yang diperoleh melalui mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan dari semasa ke semasa adalah untuk memastikan aliran tunai sentiasa positif. Okay, jadi kita kena sentiasa semak kita punya pelan kewangan. Okay, hal ini secara tidak langsung membantu mencapai matlamat kewangan seperti yang dirancang. Okay, anda juga harus bersedia untuk mengubah matlamat kewangan jika matlamat itu tidak realistik untuk pendapatan bulanan anda. So kita kena ada selalu semak lah supaya kita boleh capai matlamat kita. Contohnya, okay, suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Okay, jumlah pembelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat kewangan Puan Aminah? Okay, contoh 4 tadi lah. Suami Puan Aminah gaji dia
Kalau awak tengok gaji asal dia adalah 3,500, itu suami dia. So sekarang dia ada kenaikan gaji 10%. So dia ada kenaikan 350. Jadi gaji baru Puan Aminah, suami Puan Aminah adalah RM3,850. So apa kesan kenaikan gaji kepada matlamat kewangan Puan Aminah? Okay, apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka jumlah wang simpanan bank boleh ditambah. Okay, hal ini membantu pembelian kereta dalam jangka masa yang lebih singkat daripada setahun yang dirancang. Manakala perbelanjaan lain adalah tetap. Okey, bila gaji bertambah, so simpanan pun kita boleh bertambahlah. Jadi masa untuk capai matlamat semakin lebih singkat, lebih cepat capai. Okey, ini tujuan kita kaji semula dan semak kemajuan. Okey, so habis. Habis 10.1A. Okey, cuba kita jawab soalan ni. Apakah yang dimasukkan dengan pengurusan kewangan? Apa maksud pengurusan kewangan? Ini adalah contoh-contoh soalan yang bakal ditanya dalam soalan exam lah. Boleh jadi kertas 1, boleh jadi kertas 2. Apakah yang dimasukkan dengan pengurusan kewangan? Jelaskan proses pengurusan kewangan. Apakah kepentingan menetapkan matlamat kewangan? Bezakan matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Siapa boleh jawab apakah yang dimasukkan dengan pengurusan kewangan? Kalau ada buku teks, boleh rujuk buku teks. Tak ada. Tak ada buku teks. Buku teks tak ada ke? Tak buka ke buku teks? Ni semua daripada buku teks yang saya ambil. Okey, maksud pengurusan kewangan adalah satu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan, terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okey, ni yang mula-mula sekali saya tunjuk tadi. Okey, jelaskan proses pengurusan kewangan. Proses pengurusan kewangan ada berapa? Ada berapa proses pengurusan kewangan? Ada 5. Ada 5. Okey, yang pertama apa? Apakah yang pertama? Menetapkan matlamat kewangan. Okey, menetapkan matlamat kewangan. Ingat, pertama mesti ada matlamat. Yang pertama menetapkan matlamat kewangan. Yang kedua? Menilai kedudukan kewangan. Menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga? Mewujudkan pelan kewangan. Mewujudkan pelan kewangan. Okey, yang keempat? Melaksanakan pelan kewangan. Melaksanakan pelan kewangan. Dan akhir sekali? Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, ini antara soalan yang ditanyalah. Biasanya soalan objektif kalau soalan-soalan ni. Okey, ada 5 proses kewangan. Okey, yang ini kena ingat. Okey, yang ketiga, apakah kepentingan menetapkan matlamat kewangan? Apa penting dia? Kenapa penting? Tak tahu. Okey, menetapkan matlamat kewangan merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan kewangan. Penetapan matlamat kewangan akan mempengaruhi jumlah simpanan bulanan bagi mencapai matlamat. Okey, ini pun ada saya terangkan tadi. Okey, itu kepentingan menetapkan matlamat kewangan. Okey, yang keempat. Bezakan matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini senang je ni. Apa beza matlamat
Jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek apa, jangka panjang apa? Okey, kalau jangka pendek apa? Kurang daripada setahun. Kurang daripada, okey, kita capai kurang daripada 1 tahun. Lagi yang kedua, untuk jangka pendek. Tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Okey, itu jangka pendek. So, jangka panjang, dia punya lawan dia lah. So, kalau jangka panjang, dia adalah apa? Lebih daripada 5 tahun. Okey, kita nak capai matlamat tu lebih daripada 5 tahun. Yang lagi satu? Melibatkan amount yang besar. Melibatkan jumlah amount yang besar. Okey, itu perbezaan matlamat jangka pendek dan juga matlamat jangka panjang. Okey, soalan ini pun boleh ditanya. Kertas 2 boleh, tapi ini pun kalau keluar pun mungkin ke bahagian A. Kertas 1 pun boleh keluar. Okey, soalan terakhir. Okey, soalan 5 berdasarkan pernyataan di bawah, antara 3 individu berikut siapakah yang mematuhi konsep SMART? Berikan justifikasi anda. Okey, justifikasi ni yang tengok sini lah yang saya dah buat kat sini ni. SMART ni. Khusus, boleh diukur, boleh dicapai, bersifat realistik, tempoh masa. Yang mana antara 3 ni yang memenuhi 5 ni. Okey, cuba kamu cek. Kamu buat dulu, nak pasti. Antara Puan Salmah, Cik Tamarai dengan Cik Brian Lee. Okay, adakah Puan Salmah memenuhi konsep SMART? Okay, Puan Salmah, spesifik. Ada spesifik tak apa matlamat khusus dia? Ada tak Puan Salmah matlamat khusus dia? Apa matlamat Puan Salmah? Membeli komputer riba. Okay, membeli komputer riba. So, dia ada matlamat khusus. So, S memenuhi. Measurable, boleh diukur. Adakah boleh diukur? Harga komputer riba tu berapa? 3,000. 3,000. So, kita boleh ukur. Attainable boleh dicapai? Boleh. 300 sebulan bagi 10 bulan. So, boleh kan? So, attainable. Realistik? Realistik tak 300 bagi 10 bulan ni? Realistik tak bagi dia bagi gaji dia 3,000? Okey, simpanan biasanya daripada gaji adalah 10%. Adakah 300 ni 10% daripada 3,000? Realistik ke tak realistik di 300 sebulan daripada gaji 3,000? Realistik. Realistik. Okay, so 10% daripada 3,000 tu adalah 300. Okay, so jadi dia realistik. T, tempoh masa ada? Ada kan? 10 bulan. Jadi Puan Salmah mematuhi konsep SMART. Kita tengok Cik Tamarai pula. Seorang guru berpendapatan 3,000 ingin mendirikan rumah tangga dalam masa 2 tahun.
So spesifiknya ada? Spesifik dia ada tak? Apa matlamat khusus dia? Mendirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga. So ada matlamat dia ada mendirikan rumah tangga. Measurable, boleh diukur. Ada tak? Jumlah pembelanjaan dia ada? Berapa yang dia perlukan? Ada kan? Ni. So ada 30,000. So ada attainable, boleh dicapai. Boleh tak dia capai? Dengan menyimpan sebanyak 1,000 sebulan bagi jangka masa 2 tahun. Kalau 1,000 sebulan, 2 tahun dia dapat berapa? Berapa? 24,000. 24,000 kan? 2 tahun 24,000. So tak cukup. So boleh dicapai ke? So tak boleh lah kan? Tak boleh dicapai. So dah tak memenuhi salah satu. So jadi Cik Tamarai tak memenuhi konsep SMART. Tengok Cik Brian Lee pula. Cik Brian Lee membeli sebuah rumah berharga 200. Ingin membeli rumah harga 200,000. Jika beliau mempunyai jumlah duit yang cukup. Spesifik khusus, matlamat khusus dia ada. Nak beli rumah. Measurable, boleh diukur. Ada kan? 200,000. Attainable, boleh dicapai? Boleh dicapai tak? Tak. Tak kan? Dia tak cakap berapa yang nak simpan. Okay, so attainable dah tak ada. Realistic pun dah tak ada. Time bound pun dah tak ada. Okay, so jadi Cik Brian Lee pun tidak memenuhi konsep SMART. So hanya jawapan dia hanyalah Puan Salma. Okay, kalau soalan ni tanya, awak cakap Puan Salma terangkan 5 konsep ni. Okay. So ada apa-apa soalan? Okay, kita ada lagi sikit. Untuk 10.1B tu saya akan terangkan minggu depan lah. Hari Selasa. Selasa kita habiskan terus bab 10. Okay, ada apa-apa soalan tak? Okay, bab ini awak kena banyak bacalah. Okay, homework awak. Okay, kalau Amethyst dah buat tak apa. Tapi Sapphire belum buat. So buat bab 10. Buku kerja daripada muka surat 156 hingga 161. Okay, 156 hingga 161 ni sampai mengkaji dia ni. Menilai dan mengkaji menyemak kemajuan ni. 156 hingga 161. Okay, so minggu depan kita bincang dan kita habiskan terus bab 10. Okay, lepas dah habis kita boleh buat ulang kaji lah. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa pertanyaan?